Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah Ahad 24 Januari 2021. Kita mulakan dengan perkembangan COVID-19 di Sabah. Sebanyak 498 kes positif baharu COVID-19 dicatat semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 46,360 kes. Manakala seramai 434 pesakit sembuh, menjadikan jumlah kumulatif sembuh 42,013 orang. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, sebanyak 332 atau 66.7% daripada kes baharu berpunca saringan kontak rapat. Manakala 68 kes berpunca saringan bergejala, saringan kluster baharu dan sedia ada 29 kes, saringan perkeso 5 kes, saringan pelajar masuk asrama 11 kes, saringan komuniti 17 kes dan 36 kes lain-lain kategori. Katanya 2,783 pesakit sedang menerima rawatan. Satu kluster baharu dilaporkan semalam iaitu kluster Kampung Bombalai di Kalabakan, melibatkan jumlah kumulatif sebanyak 16 kes. Kes indeks merupakan pelajar tapis Madrasah Sulemania di Bombalai yang disahkan positif pada 16 Januari melalui saringan bergejala. Susulan penemuan itu, saringan turut diadakan terhadap pelajar dan tenaga pengajar madrasah tersebut. Saringan kontak rapat dan pengesanan punca jangkitan masih dijalankan. Datuk Masidi turut memaklumkan setakat ini sebanyak 321,355 bakul makanan telah diagikan kepada golongan sasar. Rakyat negeri ini diingatkan terus berada dalam rumah sekiranya tidak mempunyai sebarang urusan penting di luar. Demikian saranan anggota Dewan Undangan Negeri Adun Dilantik Suhaimi Nasir bagi menangani rantaian pandemik COVID-19. Menurut Suhaimi, sekiranya masyarakat terus berada di rumah selain patuh prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan, ia bukan sahaja mengurangkan beban tugas anggota pasukan hadapan, malah mampu memutuskan rantaian COVID-19. Kalau tidak perlu berada di luar, lebih baik kita berada di dalam rumah sahaja. Jadi harapan saya juga bersama peran lainnya, apabila kita mengikuti SOP yang telah ditetapkan, insyaAllah kita akan dapat memutuskan rantaian ini. Beliau ditemui media ketika menyampaikan bantuan kepada petugas di sekatan Jalan Raya SGR Jalan Labuk Batu 16 Sandakan. Terdahulu beliau menyampaikan bantuan sempena sambutan Tahun Baharu Cina kepada guru-guru di SJKC Ming Chung Sandakan. Beliau turut meninjau kerosakan jalan di Kampung Kitagas Batu 25 Sandakan dan saluran kumbahan di Bandar Labuk Batu 8 Sandakan. Katanya pihaknya bersama Majlis Perbandaran Sandakan akan menyelesaikan kerosakan berkenaan dalam tempoh terdekat. Penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan diminta sentiasa bersiap sedia bagi menghadapi gelombang ketiga banjir. Ini kerana ramalan awal keadaan cuaca menunjukkan terdapat kemungkinan banjir akan berlaku lagi di kawasan itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan Ruslan Muharam berpendapat punca berlakunya banjir di Dun Lumadan adalah disebabkan kawasan tanah rendah di Kampung Suasa dan Kampung Bangkalalak serta keluasan Sungai Padas. Yang terjejas banjir ialah seramai 5,000 ketua keluarga dan banjir yang baru berlaku ini ialah gelombang yang kedua yang agak lama juga, dan kita melihat juga dalam suasana sekarang ini cuaca belum begitu mengizinkan. Beliau ditemui RTM selepas menyempurnakan penyerahan bantuan bakul makanan kepada penduduk terjejas banjir baru-baru ini di Kampung Suasa Beaufort. Sementara itu, rata-rata penerima menzahirkan rasa syukur atas bantuan diterima. Bagi saya dan penduduk kampung di sini amat berbangga dan terima kasih kerana dalam kesempitan begini kami dibagi bantuan yang seadanya. Sempena banjir begini dalam lagi kami semua tidak dapat keluar. Jadi kami harap jugalah kalau banjir begini akan datang dibagi lagi. Bila dapat bantuan macam ni ada rasa senang hati sedikitlah. Kami juga rasa terima kasihlah kepada pihak-pihak yang menyalurkan bantuan. Ini adalah bantuan yang kali kedua kami terima setelah hari itu kami dapat juga bantuan banjir pertama, ini banjir kedua. Sebanyak 5,000 bungkusan makanan diagihkan kepada penduduk terlibat. Antara kampung terjejas banjir baru-baru ini ialah Kampung Suasa, Kampung Bangkalalak dan Kampung Lago.
Peruntukan RM100 juta bagi meningkatkan kerjasama kerajaan dengan hospital swasta seperti yang diumumkan dalam pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai adalah langkah tepat. Ia bagi meringankan bebanan sektor kesihatan awam yang semakin meruncing susulan peningkatan kes COVID-19 di negara ini. Ketua Pegawai Eksekutif Hospital Gleneagles Kota Kinabalu, Dr. Tan Bee Huai berkata, perkhidmatan rawatan kepada pesakit COVID-19 memerlukan kepakaran dan cara pengurusan tersendiri. Ia penting bagi memastikan jangkitan wabak berkenaan dapat dibendung daripada menular dan pesakit mendapat rawatan dan penjagaan kesihatan yang rapi. Kepakaran merawat penyakit berjangkit ini adalah kepakaran khusus daripada kepakaran am. Maka terpulanglah kepada kerajaan untuk berunding macam mana memaksimalkan fasiliti-fasiliti kesihatan sama ada dari segi kerajaan dan swasta untuk manfaat rakyat. Dr. Tan bercakap kepada RTM bagi mengulas pakej bantuan Permai yang memberi fokus kepada usaha memerangi pandemik COVID-19. Menurut beliau, hospital swasta juga sentiasa berusaha meningkatkan kepakaran perubatan sedia ada bagi memastikan perkhidmatan terbaik dapat diberikan dalam usaha membantu sistem perubatan awam. Usaha kerajaan menambah lebih 3,500 lagi anggota kesihatan melibatkan peruntukan tambahan RM150 juta adalah langkah tepat dalam usaha memerangi penularan pandemik COVID-19. Penambahan ini melibatkan penolong pegawai perubatan, paramedik, juruteknologi makmal dan jururawat. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah SMSU Ajulahin Japin berkata, penambahan jumlah anggota kesihatan yang akan mula bertugas hujung bulan ini sudah tentu berupaya mengukuhkan lagi sistem kesihatan sedia ada di negara ini. Sudah semestinya dengan adanya tambahan staf seramai 3,500 itu nanti akan mengurangkan bebanan tugas para petugas kesihatan yang sedia ada. Beliau dihubungi pemberita RTM bagi mengulas pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai. Pada masa sama, Ajulahin menyambut baik usaha kerajaan meneruskan bayaran bulanan RM600 kepada petugas barisan hadapan kesihatan dan RM200 kepada petugas lain sehingga pandemik COVID-19 berakhir. Beliau yakin pendekatan itu sudah tentu akan memberi semangat kepada petugas barisan hadapan kesihatan untuk terus berkhidmat memerangi pandemik COVID-19. Pelbagai pihak terus tampil membantu meringankan beban khususnya golongan asnaf yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19. Terbaru, sebuah badan NGO MyFund Action Sabah menyumbang 65 kotak makanan berisi barangan keperluan asas kepada penduduk di Kampung Seguntur, Batu 11, Sandakan. Sumbangan menerusi misi kemanusiaan Sandakan ini disampaikan Ketua Sukarelawan Youth of Strength and Happiness YOSH MyFund Action Sandakan Muhammad Nazri Mamat. Pengagihan sumbangan berkenaan dilaksana dengan penglibatan 14 sukarelawan YOSH MyFund Action Sandakan terdiri pelajar tingkatan 6 dan mahasiswa. Ketika ditemui RTM, Nazri berharap sumbangan tersebut dapat membantu meringankan beban golongan berkenaan. Bantuan kami pada kali ini adalah tertumpu kepada asnaf. Kalau boleh kami mau berfokuskan kepada orang cakap asnaf yang seasnaf-asnafnya, yang orang-orang betul susah dulu. Saya di sini banyak-banyak terima kasih kepada NGO kerana mengurangkan beban kami semua di sini, dan terima kasih semua yang bertugas di sini untuk datang membantu kami di sini. Dalam pada itu, Nazri memaklumkan sebanyak 100,000 kotak makanan disasar untuk diagihkan kepada golongan memerlukan sepanjang tahun ini di Sandakan. Ia dilaksana dengan pengagihan 100 kotak setiap bulan. Sejumlah 214 kompaun dikeluarkan di Sandakan sejak penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 bermula 13 Januari lalu sehingga kini. Daripada jumlah itu, 150 kompaun telah diselesaikan, selebihnya 64 masih belum diselesaikan. Ketua Polis Daerah Sandakan SCP Muhammad Azhar Hamid menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana individu yang didapati melanggar prosedur operasi standard SOP. Pasukan pemantau penguatkuasaan PKP sentiasa akan melaksanakan rondaan dalam keadaan bukan beruniform. Mereka akan menggariskan dan jika didapati
mereka ini melanggar SOP, mereka akan dikenakan kompaun lah. Beliau ditemui media di SGR Jalan Labuk Batu 16 Sandakan. Sementara itu di Pinampang 11 kompaun dikeluarkan sepanjang PKP 2.0 dikuatkuasakan kerana kesalahan penumpang melebihi 2 orang dan makan di kedai atau restoran. Ketua Polis Daerah Pinampang DSP Muhammad Haris Ibrahim berharap pematuhan SOP warga Pinampang kekal berada pada tahap baik. Nasihat saya kepada seluruh masyarakat di daerah Penampang, tidak perlu melihat penguatkuasa itu barulah kita mematuhi SOP. Benda ini kena datang secara automatik, kena datang secara semula jadi yang mana kita kena memikirkan tentang keselamatan diri kita. Beliau ditemui pemberita RTM dalam tinjauan SJR Jalan Pinampang Papar Lama. Katanya dianggarkan hampir 900 kenderaan melalui SJR berkenaan dalam sehari. Program subsidi upah 3.0 di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bukan sahaja membantu majikan meneruskan operasi perusahaan, malah mengelak pekerja hilang pekerjaan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Langkah itu sekaligus mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan rakyat. Presiden Persatuan Majikan-Majikan Sabah Yap Chen Bun berharap pihak kerajaan dapat mempertimbangkan tempoh pemberian subsidi itu dilanjutkan sekurang-kurangnya 3 bulan. It is good that the government is now opening the wage subsidy for all sectors. It's good. Now, the problem is that it should not be just for 1 month. It should be for 3 months. The reason is because even though you have a short MCO, businesses take longer time to recover. Beliau ditemui RTM di Kota Kinabalu. Katanya syarat permohonan juga perlu dilonggarkan kepada syarikat yang terjejas 10% penurunan pendapatan berbanding 30% penurunan pendapatan yang ditetapkan kini. Katanya dengan kelonggaran syarat tersebut, semua jenis perniagaan yang terjejas berikutan PKP dapat dibantu. Baik saudara, sekian berita dari Sabah pagi ini. Terus patuh SOP, pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Emran Azmi Rosli, Assalamualaikum dan salam sejahtera.